Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami pelajar pendidikan jarak jauh UUM Pusat Kota Kinabalu bagi kursus SCCAJ 3123 Komunikasi Perundangan akan membuat pembentangan mengenai strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Fazil bin Hardi, rakan saya Benjamin B.S. Lojingau, Peter Canisius, Loses Halfberry Razlan atau Boyo, dan juga Christopher Sabin. Tanpa melengahkan masa lagi, saya memulakan dengan pengenalan. Kepentingan komunikasi antara budaya dalam era globalisasi. Yang kedua adalah cabaran utama, perbezaan bahasa, gaya komunikasi, bukan lisan, dan persepsi masa. Yang ketiga pula adalah garis panduan 3 fasa sebelum, semasa dan selepas rundingan. Saya akan bertanggal mengenai cabaran komunikasi antara budaya. Antara cabaran komunikasi antara budaya adalah perbezaan bahasa dan kefasihan, iaitu bahasa Inggeris sebagai lingua franca, dan juga risiko kekeliruan seperti sebutan, struktur, ayat dan istilah. Yang ketiga adalah kehilangan maksud, asal, terjemahan literal ataupun melelis. Seterusnya adalah perbezaan gaya komunikasi, iaitu high-low context. Definisi dan contoh adalah Malaysia versus Barat. Dan salah satu juga adalah salah tafsir, seperti diam dianggap setuju. Kita akan ke slide yang sementara. Cabaran komunikasi yang kita boleh dapati adalah komunikasi bukan lisan. Contohnya adalah ekspresi wajah, kontak mata, postur badan dan nada suara. Contoh, kontak mata di Barat versus dengan Asia. Kalau di Asia, jika kita melihat mata seorang ketika bercakap, itu dianggap sangat tidak beradab. Tetapi kalau di Barat, melihat mata seseorang itu amatlah penting. Yang seterusnya adalah perbezaan persepsi terhadap masa, iaitu monokronik Barat versus polikronik Asia Latin Amerika. Dan implikasinya adalah kelewatan atau masa membuat keputusan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya, Encik Benjamin, untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Benjamin B.S. Lojingau, nombor matriks 29057. Okey, saya akan membentangkan mengenai tindakan sebelum rundingan. Okey, rundingan antarabangsa merupakan zaman medan penting dalam menjalin kerjasama antara negara dari segi ekonomi, politik, keselamatan dan budaya. Okey, mengkaji tindakan budaya asing adalah paling kritikal sebelum rundingan ialah memahami budaya komunikasi negara-negara yang terlibat. Okey, salah satunya ialah latihan bahasa. Walaupun fasih berbahasa Inggeris, ianya akan mengambil inisiatif untuk memahami gaya pertuturan, nada suara dan istilah biasa dalam konteks formal dan tidak formal. Seterusnya, persiapan ini adalah amat penting dalam komunikasi proses dalam rundingan yang merangkumi kesiapsiagaan, menyediakan data, kaedah dan analisis. Ianya juga melibatkan penyelarasan matlamat dan posisi dengan delegasi Malaysia. Satu lagi tindakan penting ialah melibatkan diri dalam sesi latihan simulasi atau role play sebelum rundingan sebenar. Latihan ini membolehkan perunding membiasakan diri dengan suasana tekanan yang tinggi, memperbaiki kelemahan dalam menyampaikan hujah dan mengasah kemahiran menjawab soalan secara spontan. Tanpa latihan dan dokumen sokongan yang baik ataupun sempurna, perundingan berisiko menjadi kabur dan kurang berkesan. Okey, berbalik kepada latihan bahasa tadi, ianya juga akan melatih diri untuk tidak menggunakan ayat yang bercampur aduk atau terlalu melayish demi memastikan kejelasan komunikasi yang diberikan. Saya turut merancang strategi komunikasi yang sesuai, termasuk merangka hujah utama, memilih bahasa yang neutral dan profesional, serta menyusun struktur komunikasi yang jelas. Ternyata kejayaan rundingan tidak hanya bergantung kepada kemahiran berhujah atau kekuatan data, tetapi juga bergantung kepada tahap persediaan yang dilakukan sebelum sesi rundingan bermula. Salam sejahtera, nama saya Peter Canisius, nomor matrik 290697. Saya akan menyambung pembentangan ini, yaitu berkaitan dengan tindakan semasa rundingan ataupun kecakapan di meja rundingan.
Yang pertama adalah mengawal bahasa tubuh seperti peka ekspresi wajah, sentuhan, pandangan mata, dan kawal bahasa tubuh agar sesuai norma budaya. Contohnya seperti senyuman dan pose terbuka. Selain itu, memahami isyarat budaya high context seperti negara Jepun, contohnya seperti empati dan kesabaran, dan kepentingan active listening. Selain itu, tindakan semasa rundingan juga ialah seperti membina hubungan dan kepercayaan, yaitu seperti bina hubungan pribadi positif, contohnya seperti perbualan santai dan sopan santun, komunikasi jujur, jelas dan konsisten, dan strategi integratif untuk hubungan jangka panjang. Slide seterusnya pula adalah berkaitan dengan tindakan selepas rundingan ataupun diplomasi berterusan. Dalam konteks ini ia melingkupi poin seperti refleksi diri dan penambahbaikan yang di dalamnya terkandung seperti analisis pencapaian dan kelemahan, komunikasi diri, contohnya seperti kejelasan hujah, active listening, emosi, adaptasi budaya. Yang kedua pula adalah langkah penambahbaikan yang mengandungi kemahiran lintas budaya, etika, dan kecakapan teknikal. Di dalam poin tindakan selepas rundingan ini juga, ia mengandungi laporan bertulis kepada organisasi yang mengandungi laporan komprehensif seperti hasil, keputusan, cadangan, dan isu tertangguh. Seterusnya pula adalah laporan itu mestilah berbentuk objektif, tepat, rujukan rasmi, rekod komunikasi, dan tindakan susulan seperti surat terima kasih, draft perjanjian, dan komunikasi lanjutan. Oke, slide seterusnya pula masih dengan poin tindakan selepas rundingan, yaitu mempromosi diplomasi budaya. Di dalam konteks ini, ia mengandungi definisi diplomasi budaya, peranan delegasi mempromosi budaya Malaysia seperti simbol, cenderamata, dan nilai, dan yang terakhir adalah dengan membina hubungan dua hala lebih erat. Oke, sekian daripada saya, dan pembentangan ini akan disambung oleh rakan saya, yaitu NC Closes. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Loses Hafir Razlan, Resbuyo, nomor matriks 290603. Terima kasih kepada rekan saya. Saya akan membentangkan berkaitan dengan strategi komunikasi yang paling sesuai, yaitu penyesuaian gaya komunikasi. Penyesuaian gaya komunikasi dengan mengubah cara bercakap, intonasi, struktur ayat, dan bahasa yang digunakan semasa dalam perundingan mengikut konteks budaya audien, yaitu high context atau low context. Kebanyakan daripada Asia menggunakan high context, yaitu banyak penggunaan frasa-frasa dan ayat kiasan, manakala daripada Eropa mereka hanyalah menggunakan low context, yaitu transparent atau direct kepada maksud yang dituju. Sebagai contoh, berkomunikasi lebih jelas dan spesifik dengan delegasi low context, elak frasa menggunakan perkataan maaf atau mungkin berlebihan, atau menggunakan perkataan yang mudah difahami. Ini adalah untuk mengurangkan salah faham, membina keselesaan dan kepercayaan, memastikan message difahami dengan tepat. Yang kedua ialah strategi komunikasi paling sesuai ialah kepekaan terhadap bahasa bukan lisan, yaitu keupayaan mentaksir, memahami, dan menyesuaikan isyarat bukan lisan mengikut konteks budaya, lebih kepada isyarat tubuh, ekspresi, kontak mata, postur, dan jarak sosial. Sebagai contoh, dalam satu perundingan, perhatikan muka rakan rundingan atau postur badan rakan rundingan, mengawal tubuh agar tidak sombong,
pelajari syarat-syarat tangan daripada budaya lain. Ini adalah untuk mengelakkan message yang mengelirukan atau tidak profesional, untuk menjamin interaksi lancar, wujudkan suasana mesra dan berkesan. Terima kasih. Oke, nama saya Christopher Sabin, nomor metik 2905776. Saya akan meneruskan pembentangan tentang strategi komunikasi yang paling sesuai dalam meningkatkan kecakapan antara budaya. Keupayaan berinteraksi secara efektif dan sesuai dengan individu dari latar belakang budaya berbeza seperti empati, pengetahuan budaya, kemahiran komunikasi berbagai budaya. Contoh tindakan yang kita boleh buat, yang pertama kita boleh membaca tentang budaya negara rakan rundingan. Yang kedua kita boleh mempelajari sedikit bahasa tempatan sebagai tanda hormat. Dan yang ketiga kita perlu menunjukkan sikap terbuka dan tidak prejudis lah. Dan yang terakhir ialah penghosian budaya itu dapat membina kepercayaan. Seperti yang ditulis oleh Zuliana Zulkifli dan Khalid Mamanor pada tahun 2008 lah. Untuk justifikasi kita seharusnya boleh beradaptasi cepat, dan juga kita harus memahami sudut pandangan pihak lain lah, dan mengelakkan konflik budaya untuk menjaga rundingan jangka panjang. Untuk kesimpulannya, bagi kejayaan rundingan antara bangsa ini bergantung kepada kecakapan komunikasi. Sebenarnya sangat pentinglah kita menyesuaikan diri, memahami perbezaan, empati dan sikap terbuka. Dan seterusnya strategi yang kita gunakan semasa perbincangan itu penting untuk mengelakkan salah faham dan seterusnya mencapai rundingan yang efektif lah. Dan yang keempat ialah mencerminkan image Malaysia sebagai negara profesional, fleksibel dan menghargai kepelbagaian. Dan yang terakhir ialah di mana kesediaan kita untuk belajar, menyesuaikan diri dan membina hubungan berasaskan kefahaman dan hormat. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.